Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 32 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Sambung perbahasan berkenaan dengan sifat hati, sifat mazmumah dalam hati yang kedua, iaitu tamak berkata-kata, suka berkata-kata. Jadi bercakap dan berkata-kata tu pada asalnya tidak salah lah. Bukan nak kata dosa kata-kata tu. Cakap menyembang tak ada dosa. Cakap, menyembang dan sebagainya, itu merupakan satu perkara yang diperlukan oleh manusia. Itu satu komunikasi berhubung. Cumanya dalam kita berkata-kata ini mestilah kita di bawah payungan syarak juga, kerana tertakluk padanya pahala dan dosa. Maka ulama melaksanakan dan menghuraikan apa yang sepatutnya dikeluarkan perkataan di mulut kita. Adakah baik ataupun buruk? Kalau baik hak macam mana? Kalau buruk yang macam mana? Sekarang ni dia bahas, sambung lagi perbahasan berkaitan dengan larangan berbantah-bantah ataupun larangan berdebat dengan orang. Larangan untuk rasa kita ni lebih hebat berdasarkan apa hujah yang kita bawa dan sebagainya. Jadi kelas ataupun kuliah yang lepas kita sudah syarah bahawasanya orang yang berada dalam pihak kebenaran, orang yang berada di pihak yang benar itu dilarang ataupun dianjurkan untuk tidak berbantah-bantah juga. Kerana apa? Kerana walaupun di pihak yang benar sekalipun, dilarang oleh Nabi SAW untuk berbantah-bantah, ataupun dilarang oleh syarak, oleh para ulama untuk berbantah-bantah meskipun kita di pihak yang benar. Sebab itu ada hadis Nabi SAW sebut dulu bahwasanya siapa-siapa yang mengelakkan diri daripada berbantah-bantah padahal dia berada di pihak yang benar, maka diperbuatkan baginya rumah ataupun istana itu pada setinggi-tinggi syurga. Adapun kalau orang itu mengelakkan diri dia daripada berbantah-bantah sedangkan dia di pihak yang salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membina bagi dia rumah di syurga, di keliling syurga. Jadi baik kita berada di pihak yang benar, baik berada di pihak yang salah, maka kita perlulah mengelakkan diri daripada berbantah-bantah. Macam mana kalau kita nak elakkan diri pada berbantah-bantah sedangkan kita di pihak yang benar? Itu disebut dah bahawasanya kita ni diam.
kita diam lah. Kita tahu dah kita pihak yang benar. Dan kalau kita jawab pun bukan nak dengar pun. Jadi lebih baik kita diam. Kecuali ada maslahah, ada keperluan, di mana kalau kita cakap ni boleh menyelamatkan orang lain, boleh menyelamatkan umat manusia, boleh menyelamatkan umat Islam, ada maslahah kepentingan dia bila kita bercakap, padahal kita ni pihak yang benar, tu tak apa. Kalau tak cakap seolah-olah nampak benda yang dicakap salah tu betul, maka kita kena perbetulkan. Itu tak apa. Kita berbantah-bantah ataupun kita berhujah untuk menegakkan kebenaran yang sebenar, yang mana itu termasuk dalam maslahah umat Islam, maslahah manusia secara umumnya. Kalau tak balas ucapan kata-kata yang salah tersebut akan memberikan mudarat dan sebagainya, maka kita pun bercakap. Kemudian sambung kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula yang demikian itu, demikian apa? Demikian kata orang yang berbantah-bantah, meninggalkan berbantah-bantah, tak berbantah-bantah, padahal dia pihak yang benar, Allah Ta'ala akan menciptakan rumah di setinggi-tinggi syurga. Bermula yang demikian itu, demikian tadi itu ialah sebab apa? Kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar, lebih susah. Kita berada di pihak yang benar, kemudian kita tinggalkan perdebatan, itu lebih payah berbanding kita meninggalkan perdebatan padahal kita berada di pihak yang salah. Sebab tu diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantah padahal di pihak yang benar. Allah Ta'ala membina rumah-rumah di syurga, di atas syurga, mana tinggi darjat dia tu. Ada pun orang yang berbantah-bantah, meninggalkan berbantah-bantah padahal dia berada di pihak yang salah, maka Allah Ta'ala akan binakan rumah di sekeliling syurga. Jadi itu menunjukkan bahawasanya meninggalkan berbantah-bantah padahal di pihak yang benar itu lebih payah berbanding dengan kita meninggalkan berbantah-bantah padahal kita pihak yang salah. Sebab kita di pihak yang benar, maka kita suka dan lebih seronok untuk kita berdebat. Benda boleh settle sekejap je, kita nak berdebat halu, jam perlu dielakkan. Kemudian kata musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tu dalam surah dalam riwayat rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat daripada Ibnu Abi Dunya, dia riwayatkan, ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ialah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan ia hamba itu akan berbantah-bantah pada ketika ia hamba sebenar, yakni berada pada pihak yang benar. Dengan makna kelebihan yang kedua bagi orang yang mengelakkan diri daripada berdebat, berbantah-bantah padahal dia berada di pihak yang benar, ialah dia telah menyempurnakan hakikat iman dia. Tu hebat tu. Jadi iman ni ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Banyaknya imannya kurang sempurna. Sebab apa kurang sempurna? Kerana tidak mengerjakan perkara yang wajib Allah Ta'ala suruh buat dan tidak meninggalkan benda maksiat yang Allah Ta'ala suruh tinggal. Itu antara ciri-ciri kurangnya iman. Sebab iman tu ada dengan kalimatus syahadah, dengan kita ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi orang yang kafir pada dunia ni kemudian nak masuk Islam, mengucaplah. Adapun kita ni Islam dengan jalan tabi', dengan jalan ikut turut mokpok kita Islam. Kita kebanyakannya mokpok kita Islam, maka automatik nak tempuh Islam lah. Tak payah dah nak mengucap 2 kalimah syahadah pun tak apa, kecuali dalam semayang lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita tak wajib seumur hidup sekali untuk kita mengucap syahadah selain daripada semayang. Adapun mazhab Maliki, selain daripada semayang, wajib seumur hidup sekali dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia panggil sebagai memperbaharui kalimatus syahadah.
Kalau kita sunat je. Dalam semayang baru wajib, sebab semayang jadi rukun dah. Jadi itu dia panggil kalimatus syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ni Islam ikut jalan tabi', ikut mak-pak kita. Ada pun orang kafir pada asalnya kemudian masuk Islam, perlu mengucap dua kalimah syahadah untuk menzahirkan hukum-hukum Islam ke atas orang tersebut. Jadi dia panggil orang yang meninggalkan berdebat, berbantah-bantah padahal dia berada di pihak yang benar, itu bermakna dia telah menyempurnakan hakikat iman dalam diri dia. Menyempurnakan hakikat iman dalam diri dia ialah dengan apa? Dengan meninggalkan berbantah-bantah. Kita selalu lihat ataupun kita selalu tengok bahawasanya yang menyempurnakan iman itu ialah amal. Kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, umrah, banyak sunat, zikir, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Hak tu menyempurnakan iman. Iman tu ada dah, cuma nak sempurna sebab kita nak masuk syurga belaka dengan izin Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka kita perlulah berusaha untuk menyempurnakan iman selepas kita ada iman. Macam orang ada rumah lah, ada rumah tak biar kosong gitu, tak, dia hias lah. Dia hias sini bilik 1, bilik 2, bilik 3, katil ada, sofa ada, TV ada, pasu bunga lagi kat atas. Dia hias rumah dia. Gitu juga iman. Iman tu asal dia kosong, tak ada apa, tapi ada iman tu, ada rumah tu, tapi rumah tu kosong je. Boleh duduk tak? Boleh duduk, cuma tak seronok mana. Kosong tak ada apa. Masuk rumah semua dinding belaka. Boleh masuk, boleh duduk tak? Boleh tidur tak? Boleh tidur, tapi tak selesa mana lagi lah. Tak sedap pemandangan lagi lah. Apa kita hias satu, barulah sedap memandang. Nak duduk rumah saja. Gitu juga iman. Iman bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ibarat rumah yang kosong. Ada rumah, cuma nak hias dia. Iman tu ada dah, cuma nak hias dan nak tambahkan lagi supaya lebih kuat untuk kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti, dan untuk berhadapan apabila kita melintasi sirat. Maka itulah iman yang kita perlukan, iman yang sempurna. Iman yang tak sempurna akan masuk neraka dulu kalau Allah Ta'ala tak ampun, kemudian baru masuk syurga. Adapun orang kafir kalau dia mati dalam keadaan kafir, tak maaf lah, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mukmin mati, dia masih beriman tapi fasik, maka boleh jadi Allah ampun, boleh jadi Allah tak ampun. Walaupun dia tak bertaubat sekalipun, boleh jadi Allah ampun, boleh jadi Allah tak ampun. Jadi kalau Allah Ta'ala ampun, masuk syurga dia, walaupun di dunia tu dia penjenayah berat. Penjenayah berat ni, tak pernah mayang, tak pernah puasa, contoh lah ni. Pergi ke akhirat Allah Ta'ala ampun, nak buat macam mana? Mungkin Allah Ta'ala cilik salah satu amalan dia, bagi makan kucing ke contoh, tiba-tiba jadi bebas. Tapi bukan bermakna kita tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah mengaji, ada dah makan beri makan ke kucing, beri makan ke orang, sudah. Tak boleh, sebab kita tak tahu apakah kita ini diampun Allah ataupun tidak. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, mafhum dia sebut sembahyang itu adalah perkara yang amalan-amalan yang pertama dihisabkan di akhirat. Dengan makna kalau amalan sembahyang itu masalah, insya-Allah masalah jugalah amalan lain. Itu pada zahir hadis. Tapi boleh jadi dah Allah Ta'ala ampun kalau ada kekurangan, boleh. Allah Ta'ala boleh sempurnakan dah kalau kita ada kekurangan dalam sembahyang. Contohnya kita sembahyang dah cuma ada kurang, boleh tak? Boleh. Itu rahmat Allah Ta'ala sungguh luas, cuma kita tak tahu. Betul ya? Adakah kita kategori orang yang mendapat rahmat Allah masuk syurga, dan kategori orang yang diampuni dosa-dosa kita setelah kita buat dosa walaupun kita tak bertaubat? Itu tak tahu. Sebab itu kita perlu usaha ikhtiar. Adanya proses taubat. Lepas kalau kita buat dosa, wajib taubat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu Allah Ta'ala ni nak ampun kita ke tak. Dan kalau bertaubat sekalipun belum tentu Allah terima. Jadi kita kena sentiasa usaha taubat supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ada pun melawak, habis dah. Bab berbantah habis dah. Ni masih lagi dalam bab tamak berkata-kata. Ni bab melawak belum.
Dan ada pun melawak dan seloroh. Macam gitu. Seloroh bahasa sana lah, tani kan. Kau sini panggil seloroh juga? Sini panggil seloroh? Saya tak pernah dengar sini orang panggil seloroh. So tadi ada lah. Ataupun Kelantan. Pernah Kelantan, pernah dengar lah. Seloroh ni orang melawak lah, sama je. Seloroh ataupun melawak. Kalau sini pelawak. Maka berlebih-lebihan padanya pada melawak tadi tu membanyakkan ia banyak melawak akan tertawa-tawa. Tengok, melawak tu tak ada masalah, tapi kalau lebih ada masalah. Macam tu juga. Kalau kita cakap tak ada masalah, tapi cakap lebih pada had confirm ada masalah. Melawak tak ada masalah. Nabi SAW pun melawak, para ulama pun melawak, suami-suami pun melawak juga. Tapi kalau melebihi hak dia, dia akan jadi masalah. Sebab tu dia kata banyak melawak ni boleh membawa kepada banyak tertawa-tawa dan mematikan ia banyak tertawa-tawa tadi akan hati. Dia bawa pada mati hati. Kadang-kadang jasad hidup, hati mati. Allah. Sebab tu kita kena hidupkan hati kita dengan amal soleh, dengan zikirnya, ingat Tuhannya, baca Qurannya, majlis ilmu tu semua makanan batin. Kita makanan zahir, bila lapar kita cari makan. Tapi bila makanan batin kita tak ambil indah, kita tak berasa lapar, kita berasa kenyang je lah. Jadi makanan-makanan batin dia zikir, baca Quran, sedekah, amalan-amalan, mengaji kitab, ngaji fardu ain, itu semua dia panggil sebagai makanan batin. Tu bukannya semata-mata batin tu khono. Makanan batin dia, batin pun ada makanan juga, ruh tu ada makanan juga. Cuma makanan dia bukan macam kita lah, makan nasi gitu. Kalau tidak jenuh kita nak mikir, aku makan jasad dah, roh aku tak makan lagi. Jenuh. Padahal sehari makan RM10 jadi dah tiba-tiba jadi RM20. Sebab apa? RM10 tu bagi makan kat roh? Tak ada gitu. Roh bagi makan senang je, bagi amal soleh, ngaji kita, ngaji fardu ain. Sudah. Itulah keperluan roh kita untuk hidup hati. Sebab itulah dia biasanya ihya ni biasa dengar bulan Ramadan, ihya Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Menghidupkan bulan Ramadan juga menghidupkan hati-hati kita yang mati, yang lama tak beramal soleh, yang lama tak berzikir, yang lama tak ingat Tuhan, yang lama penuh dengan maksiat dan sebagainya. Kita hidupkan semula, kita bersihkan semula. Jadi melawak ni antara perkara yang berlebih-lebihan. Dalam melawak ni antara perkara yang boleh bawa pada matinya hati. Sebab banyak ketawa. Bila banyak ketawa ni banyak seronok. Nabi SAW sekali dia sebut lah, belum yuk. Okay. Nabi SAW pernah sabda, dia pernah tengok sahabat-sahabat dia gelak ketawa. Gitu. Lepas tu Nabi SAW kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu banyak sedih, tak banyak ketawa. Dia cakap gitu. Habis cakap gitu, sahabat-sahabat Nabi SAW semua menangis. Mana apa? Makna benda yang diketahui oleh Nabi SAW, ada benda yang tak diberitahukan kepada sahabat, tak diberitahukan kepada umat. Jadi ada benda yang Nabi SAW tahu yang tak wajib sampai kepada umat. Ada benda Nabi SAW tahu yang tak sampaikan dia kepada umat kerana tak wajib sampai. Allah Ta'ala beri pilih. Dan kadang-kadang benda tersebut memang Allah Ta'ala tak bagi sampai kerana itu untuk Nabi saja. Sebab itu diucapkan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan banyak menangis, tak banyak tawa. Au kama qala Nabi SAW. Kemudian dia kata, dan mesebabkan ia banyak ketawa tadi akan apa tu? Dan menghilangkan keadaan ditakuti. La tumari akhaka wa la tumazihu. Jangan bantahi engkau akan saudara engkau dan jangan engkau melawak. Dan adapun melawak dan selagau, maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan matikan ia ke hati, dan mesebabkan ia akan dendam, dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Akan keadaan ditakuti tu faham? Yang mesebabkan ia banyak ketawa tadi akan dendam. Ni kena rujuk semula ni, apa ni dendam? Dendam betul ke tak ni? Sebab di sini eja dal mim.
Kita Rumi dendam. Dendam. Itu. Jadi huraian kita tawakuf dulu. Kok mana mari dendam tu tak tahu, Allah alam. Kita pergi seterusnya. Dan menghilangkan, yakni menghilangkan tertawa tadi akan keadaan ditakuti, yakni keadaan dia sentiasa takut kepada Allah Taala tu akan hilang. Takut pada Allah Taala tu ada pada diri orang mukmin, dia panggil sebagai takwa. Taqwa ni dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain disebutkan bahawasanya taqwa ni ada 3 peringkat. Pertamanya taqwa syirik. Taqwa ni asalnya takut lah. Takut ni bahasa Melayu, taqwa tu bahasa Arab. Taqwa tu maksudnya takut. Takut ni ada 3 peringkat. Pertamanya taqwa syirik. Jadi takut syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut syirik. Jadi kalau seorang pencuri, seorang zina ke, seorang mana-mana orang Islam, bila dia ajak buat perkara syirik, dia tak buh. Itu makna dia ada takwa syirik. Walaupun dia berzina, walaupun dia fasik, walaupun dia mencuri, tapi bila dia nak buat maksiat dari sudut kesyirikan pada Allah Ta'ala, tak berani. Itu dia panggil takwa syirik. Itu yang pertama. Itu paling bawah lah. Yang kedua ialah takwa. Yang kedua, imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, iaitu dia melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Itu takwa yang nombor 2. Jadi takwa nombor 2 ni biasa Pak Lebai. Pak Lebai ni bila kata takwa kedua dia ada, takwa pertama mesti ada lah. Bila dia ni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan dia, sudah pasti dia pun takut syirik. Itu yang kedua. Dan yang paling atas sekali, takwa paling atas sekali ialah takwa takut bahawasanya dalam hati itu lintah benda selain Tuhan. Tu tahap wali. Dia takut hati dia terfikir selain daripada Allah Ta'ala, sehingga akan digelarkan ataupun dihukumkan atas dirinya sendiri sebagai murtad kalau dia itu terlintahlah hati dia selain Allah Ta'ala. Tahap tu. Itu takwa yang nombor 3. Kita biasanya hak pertama, yang pertama dan yang kedua lah. Hak ketiga ni payah sikit. Hak ketiga ni kita cubalah usaha, mudah-mudahan kita dapat takwa nombor 3 ni walaupun sebelum mati. Kalau dapat lah, doa banyak-banyak supaya dapat. Takwa yang ketiga ialah selain daripada dia takut bahawasanya terlintah benda di dalam hati dia selain Allah Ta'ala. Sebab itu para awliya ilah ni bila dia puasa ataupun dia semayang, kalau dia terlintas dalam hati dia ketika buat ibadat selain pada Allah Ta'ala, dihukumkan amalan dia tadi tu batal. Ni tak terpakai untuk orang-orang biasa ni, tak lah. Untuk dia seorang, dia menghukumkan diri dia sahaja, bukan menghukumkan orang lain. Tu dia panggil sebagai hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang baik buat baik nampak biasa, tapi kalau orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, bila tengok orang yang baik buat baik, dia rasa tu lekeh lagi. Orang baik buat baik, sembahyang duha 4 rakaat, tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan rasa 4 rakaat tu dosa dah, buat apa? Patutnya buat 8 rakaat. Tu contoh lah tu. Orang baik buat baik, mana dia baca Quran sejuzuk sehari, tapi kalau orang muqarrabin rasa sejuzuk sehari tu pemalas, patutnya baca khatam sehari sekali. Contohlah tu. Tu dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang baik buat baik, tapi nisbah pada orang dekat dengan Tuhan nampak buruk. Nampak dosa, nampak teruk. Gitu juga kita ni kalau terintah benda selain Tuhan, tak ada apalah, ibadat sah, tapi menurut orang yang dekat dengan Tuhan ni, dia berasa batal. Untuk diri dia lah, bukan untuk orang lain. Dia berasa tak sah, dia berasa kena ulang semula. Dia berasa dia ni teruk. Sebab apa? Dia terintahlah hati selain pada Allah Ta'ala ketika ibadat. Kita kalau boleh tahap tu bagus Habis. Kemudian kata Mus'alih rahimahullahu ta'ala, sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, rawahu Ibnu Abi Dunya min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sama juga riwayat dia, cuma hadisnya lain. Kata dia, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membantahi engkau akan saudara engkau. Hadis tadi yang berbantah-bantah tu. Hadis yang sama lah. Kemudian hadis yang sama juga, dan jangan engkau melawak dan berseloroh dengan dia, dengan saudara engkau tadi, yakni selalu melawak dan seloroh yang berlebihan. Itu yang dilarang Nabi.
Bukannya melawak semata-mata dah. Jangan tak melawak pula. Keluar-keluar lepas ni, orang nak melawak itu, kita buat muka gerah. Apa? Tadi aku ngaji menawi hati tak melawak. Jangan melawak aku. Jam gitu. Melawak ni dia panggil meriangkan hati. Benda tu perlu juga, tapi jangan berlebihan tu ya. Sebab melawak ni benda yang menggembirakan hati, satu nikmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menggunakan ke arah yang berlebihan, itu ditegur syarak lah. Tu pun tegur dari sudut syarak tasawuf ni. Kalau pekoh tak ada hukum haram ke tak ada. Lantak hang lah jadi apa pun melawak tu, tak jadi haram pun. Cuma mematikan hati tu ya. Macam semayang, mayang tak khusyuk langsung, sah pekoh tak ada masalah. Atas pandangan Mu'tamad khusyuk kan rukun. Beza dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata khusyuk tu rukun. Sebab tu bukan pandangan Mu'tamad. Kalau tu pandangan Mu'tamad, jenuh kita nak semayang kena khusyuk. Jadi khusyuk tu dia bonus. Kalau dapat, kalau ada, dapatlah bonus pahala. Kalau tak ada pahala untuk khusyuk tu. Tak khusyuk langsung, boleh tak? Boleh, tak nak salah. Tapi kalau khusyuk, bagus tak? Melawak sampai 24 jam melawak kerja dia, boleh tak? Pekoh tu tak ada masalah. Tapi dia mematikan hati lah, memberi kesan pada hati. Itu ya. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minath thuraya. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki sungguhnya berkata-kata ia seorang laki-laki dengan satu perkataan yang menjadikan ia satu perkataan tadi, yang menjadikan ia seorang laki-laki tadi dengan perkataan tadi tertawa-tawa sekalian yang duduk serta seorang laki tadi, maka jatuh ia seorang laki-laki tadi dengan sebab memberikan orang ketawa banyak tu lebih jauh daripada bintang ketiga. Ni bintang ketiga ni bintang Thuraya. Bintang Thuraya ni lah dia panggil istilah bintang dekat ilmu falak. Dia panggil bintang Thuraya. Kalau tulis kat Google tu bintang Thuraya, dia keluar lah, dia ada bentuk dia tu. Dengan mana apa? Dengan makna ini kecaman kepada orang-orang yang suka memberikan orang lain ketawa terbahak-bahak yang berlebihan. Ni semua berlebihan belakang ni. Bukan kata tak melawak langsung kan? Ni yang semua berlebihan belakang, sehingga kau orang tu tak ingat Allah Ta'ala, tak ingat mati melawak tu. Tu teruk tu. Tapi kalau melawak sikit-sikit sekadar untuk menghilangkan rasa jemu, menghilangkan rasa bosan, menghilangkan rasa letih dan sebagainya, tu tak ada apa. Ni kalau sampai tahap lupa Allah Ta'ala, lupa nak semayang, lupa akhirat, tu teruk sangat tu. Tu yang dilarang oleh Nabi SAW. Habis. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak. Jadi dikata berlebihan ni sedikit pula. Sedikit daripada melawak, dia bubuh kurungan berseloroh. Sama tu dengan perkataan atau perbuatan. Melawak ni boleh dua, dengan perkataan boleh perbuatan. Kadang-kadang dia tak cakap tapi gerak geri dia lawak. Kadang-kadang gerak geri tak lawak tapi dia cakap lawak. Kadang-kadang dia cakap lawak dan gerak geri dia pun lawak. Tu hebat tu. Jadi kalau sedikit lawak itu dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa, ini pada sebahagian masa kita, tiada dilarang akan melawak. Tu tak ada apa. Tapi kalau 24 jam lawak, teruk sangat tu. Biasanya kedai-kedai kopi lah, jumpa kawan-kawan melawak sikit lebih kurang, tu tak apalah, tu sebahagian masa je. Janganlah sampai 24 jam melawak, lepas subuh melawak sampai tidur balik. Melawak kerja dia. Jeng itu. Kemudian kata Musannif rahimahullah, bahkan adalah ia sedikit melawak tadi harus, hukum dia harus, tapi dengan syarat kalau dia melawak tu bukan benda bohong lah. Kalau benda bohong pun tak boleh juga, tadi dia sebut lah melawak benda bohong. Dia melawak kena betul, benda betul. Itu Nabi SAW melawak semua betul belakang. Melawak semua betul belakang. Sekali dia akan sebut hadis-hadis dia.
istimewa serta kanak-kanak. Lebih-lebih lagi dengan budak-budak lagi lah, kita ni kena melawak. Mereka ni suka-suka saja. Mereka ni bukan ada taklif apa dia macam kita, bukan ada tanggungjawab mayang puasa lagi. Tu pun kita ajar sejak kecil, umur 7 tahun, atas dasar tuntutan syarak ke atas mokpok. Jadi kita ni tak boleh lebih tak boleh lepas daripada melawak dengan budak-budak. Budak-budak ni Nabi SAW pun melawak. Dia kata, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang kamu buat dengan burung kecil ni? Dia panggil Aba Umair, padahal budak kecil tu bukan bapa orang pun. Dia seolah-olah panggil macam bapak kepada burung tadi. Jadi tu melawak sikit lah dengan budak-budak tu, tak ada masalah. Ma fa'ala apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang kamu buat dengan burung kamu tu? Aba Umair ni bapa Umair. Bapa Umair. Jadi seolah-olah kanak-kanak tu macam bapa kepada anak yang bernama Umair. Padahal bukan gitu. Yang melawak kata hak burung tu seolah-olah anak dia, hak pak ni kawan ni, budak-budak ni. Tu. Jadi itu melawak dengan budak-budak tak ada masalah. Lawak itu lebih-lebih lagi lah, tak ada masalah. Sebab mereka ni tak tahu apa lagi. Dan perempuan pun suka lawak juga. Lepas tu suami tu kena periak. Tak boleh suami, aku tak boleh melawak apa ni. Bawa mengaji bina pergi hati ni, tak boleh melawak. Tak ada masalah. Kita bukan 24 jam lawak dengan bini 24 jam duduk dengan budak-budak melawak kerja. Bukan, ada sekala ya. Dalam 24 jam duduk rumah kita tu, anak kita, isteri kita tu, bukan 24 jam melawak dah. Tapi ada waktu melawak. Itu maksudnya. Kerana membaikkan akan hati mereka itu kanak-kanak dan perempuan. Jadi mereka tu dapat membaiki hati mereka, dapat seronok hati mereka, dapat fresh hati mereka sebab kita buat lawak. Tak ada masalah. Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu, demikian melawak tadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, rawahu Tabrani an Ibni Umar. Hadis ni riwayat oleh Imam At-Tabrani, dia ambil daripada Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anak Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ialah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah tinggal sunnah Nabi walaupun satu pun. Semua dia buat belaka, tak pernah ada satu yang dia tak pernah buat. Hatta kalau benda tu tak ada keperluan sekalipun, tak ada keperluan sekalipun pada zaman dia tetap ikut cara Nabi. Contohnya Nabi SAW pernah berhenti di satu pokok, Nabi SAW sentuh pokok tu. Nabi SAW bukan sentuh ke terlanggar pokok lah, sentuh. Lebih kurang itulah, sentuh ataupun lalu situlah. Dia lalu di satu tempat yang ada pokok besar, pokok tinggi. Lepas tu Nabi SAW pun sentuh pokok tu. Nak lalu lah, sentuh dah tinggi. Bila tinggi pokok tu, kalau Nabi SAW lalu, kena lah pokok tu, Nabi angkat lah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bila tengok Nabi SAW buat gitu, dia pun buat juga. Jadi tak ada keperluan apa sebenarnya. Dia nak angkat juga. Sebab apa? Sebab dia nak ikut Nabi SAW pernah lalu sini. Bila lalu sini, dia pernah angkat pokok ni ataupun dahan ni ke atas. Aku pun ikut lah, tak nak salah. Jadi bukan satu keperluan pun benda tu, tapi dia nak ikut juga. Ke mana Nabi SAW jejak langkah dia pergi, Ibnu Umar akan ikut juga. Walaupun selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi SAW tak ada dah, tapi dia tetap ikut jejak langkah Nabi SAW yang Nabi pernah berpijak bumi yang di situ. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah lalu sini. Nabi SAW pernah lalu sini, pijak kaki di sini. Sampai tahap tu dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kata dia apa tadi? Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku berselera, aku melawak dan tiada berkata aku melainkan akan yang sebenar. Jadi dia boleh melawak juga, dia ni passion melawak juga, tapi dia melawak tu benda betul. Seorang orang tua, mak saudara dia yang tua, Nabi pernah mari pada Nabi SAW. Nabi SAW kata orang tua ni tak masuk syurga. Nabi cakap gitu. Nabi ni orang yang
yang memberikan syariat pada umat dia, tiba-tiba dia cakap gitu, tak sedih ke orang tu? Sedih ya, menangis. Allah, Nabi SAW kata aku tak masuk syurga sebab aku tua. Dia balik Nabi SAW panggil balik, aku kata tu bukan kamu. Dengan makna di syurga nanti tak ada orang tua. Memang orang tua tak syurga lah, sebab di syurga tu tak ada orang tua. Semua muda-mudi belaka. Orang perempuan muda, orang lelaki pun muda. Dan ketinggian mereka waktu di syurga tu macam Nabi Adam, besar, tinggi pokok kelapa. Tinggi tu. Kita akan kembali kepada asal. Bukan pendek-pendek gini lah. Itu ni pendek lah ni. Zaman Nabi Adam tu tinggi besar pokok kelapa. Tinggi betul. Bermeter-meter. Makin lama makin kecil, sampailah kita ni kecil sangat. Zaman Nabi Adam semua orang besar-besar lagu. Cuma kita tak dapat gambar kerana besar lagu mana, cuma besar gitu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tadi dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang perempuan yang tua. Ni tadi tu lah. Ni rawahu Tirmizi, riwayat Tirmizi. Dia kata la yadkhulul jannata ajuzun, artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Tu artinya ialah berkekalan tua tadi di dalam syurga. Bahkan dijadikan orang tua tadi muda pada ketika masuk ke dalam syurga. Dia kata tak akan kekal orang tua ni dalam syurga. Dengan mana tak masuk syurga, lepas tu tak masuk sungguh kan? Dalam syurga tu tak ada orang tua, semua muda-muda belaka. Allah Ta'ala kembalikan umur-umur yang muda. Ketinggian dia semua asal belaka. Dan kecantikan dan keperawanannya pun asli. Lebih cantik, lebih handsome, lebih comel dan sebagainya. Tak ada lah hitam-hitam. Semua macam cerah belaka. Ahli syurga. Tu boleh tengok kitab-kitab membincangkan ahli syurga, ahli neraka. Bab syurga neraka pun sedap sekali. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan diriwayatkan, nombor 3 tu riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan diriwayatkan bahawasanya berlumba-lumba ia Nabi SAW akan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan berlari. Tu melawak sudut perbuatan pula. Ajak lumba lari. Kita ajak apa? Ajak main PS5. Contoh tu. Nak kata lari kan tak pernah sabar pula. Nak pergi mana pula lari-lari. Lari kat rumah kecil nak lari nak lari di luar, kita kerja sibuk. Contohlah tu. Kita pun ajak main game. Main game apa? Game PS5 terbaru. Contoh. Tu contoh tu. Bukan suruh beli PS5 lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bersabda ia Nabi SAW bagi seorang kanak-kanak. Ni tadi kita sebut, ya Aba Umair ma fa'alan nughairu. Hadis riwayat Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan ni Imam Bukhari, Imam Muslim. Asy-Syaikhan, dua syekh. Siapa dia? Kalau dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dalam fiqh Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Itu Syaikhan, dua syekh. Kalau Asy-Syaikhan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Syaikhan dalam fiqh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau kataan Asy-Syuyukh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam As-Subki. Tu kaedah dia lah. Jadi kata, hei bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung caya? Tak tahu burung caya mendatang apa. Burung merpati. Kalau kita tahunya, kalau terjemah bahasa Melayu kita, burung merpati. Tak tahulah, orang sana panggil burung caya. Adalah budak itu bermain ia budak tu dengan anak burung caya, anak burung merpati. Maka Nabi SAW pun lalu panggil, ya Aba Umair ma fa'al nughayr. Wahai bapa Umair, apa yang kamu buat dengan burung tu? Bapa Umair, seolah-olah burung tersebut ialah anak dia tu bapa dia. Padahal tak pun. Lawak tu. Kemudian dan bersabda ia Nabi SAW bagi Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Ni hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim.
Ataqulu tamra wa anta ramidun. Artinya, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Maka tanya. Maka bertanyalah oleh Suhaib radhiyallahu taala anhu, hanya sahaja aku makan dengan sebelah yang lain. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Titik itu. Ni pun kita tak faham kau ni, kena tengok pada hadis. Apa dia engkau sakit mata ni? Dia kata, Nabi SAW kata, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Maka bersembah ia, menjawab ia oleh Suhaib radhiyallahu taala anhu, hanya sahaja aku makan dengan sebelah yang lain. Yang ni sebelah mata yang lain. Tak tahu ni, kena tengok hadis. Dia melawak pasal apa ni? Cuma ni kategori melawak lah. Kita pun kadang-kadang tak faham orang melawak, orang Arab melawak kita melawak cara lain. Orang bangsa lain melawak cara lain. Kita melawak cara lain. Negeri-negeri lain pun lain melawak dia. Asalkan ni kategori melawak lah. Ni contoh-contoh saja adalah hadis-hadis ada Nabi SAW ni pernah melawak tu ya. Maka disebut maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia, dengan melawak yang tersebut tadi. Tu tak ada masalah. Melawak sikit-sikit saja kataan, perbuatan dan sebagainya, tu tidak ada masalah. Bukannya tak boleh melawak langsung, dan bukannya melawak berlebih-lebihan sehingga mematikan hati, tak ingat Tuhan, tak ingat akhirat, tak ingat segala-galanya. Tu tak boleh lah. Tu dia kata boleh tu tak mudarat dengan syarat benar. Yang ni melawak tu betul. Bukan melawak tu tak betul, melawak tu betul. Bukan melawak tu reka-reka, kita melawak reka-reka, tu masalah. Melawak ni benda betul lah, benda yang sepatutnya. Tu bukan benda yang direka-reka, benda yang bohongkan. Dan tiada menjadikan ia melawak tadi akan tiada menjadikan ia seorang akan akan melawak tu beradab. Bukan passion adab buat lawak ni. Sekali-sekala boleh lah, bukan sokmo-sokmo. Sebab apa? Sebab kita sokmo-sokmo ni kena ingat Tuhan. Tapi ni nak panggil celah-celah daripada ingat Tuhan tu, kita naklah meriangkan hati sikit buat melawak. Tapi bukannya tujuan utama melawak saja hidup ni, bukan. Jadi syarat dia untuk melawak yang tak mudarat, pertamanya ialah betul, yang keduanya tak jadi adat, tak jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, itu yang perlu dielakkan. Dia bukan berdahara, tapi dia mematikan hati. Itu ya. Dia bukan kata sampai tahap haram, hukum dia haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Kalau kita melawak tu benda dosa, lain lah. Melawak tu benda yang bawa pada haram, lain lah. Ni melawak biasa-biasa ni. Dia mematikan hati. Dia tak kata hukum dia haram masuk neraka kalau melawak tau. Melawak berlebih-lebihan ni boleh mematikan hati tu je. Tak ada kata siapa-siapa yang melawak itu masuk neraka. Tak ada itu. Habis. Ada pun memuji, habis tu. Kemudian melawak habis dah. Berbantah-bantah pun habis dah. Melawak pun habis dah. Sekarang dengan ucapan kita juga boleh kita puji seseorang. Jadi sekarang dia nak bahas pula berkenaan dengan kita memuji seseorang, boleh ke tidak? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang kita boleh puji? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang kita tak boleh puji? Maka kata dia, adapun memuji, maka ada padanya pada memuji itu 6 kebinasaan. Puji 6 kebinasaan. Pada asal hukumnya puji ni boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Kalau tak ada apa-apa, haruslah. Tapi kalau menyebabkan memuji itu, dengan sebab itu dia akan jadi targhib, semangat buat ibadat, jadi sunat puji dia. Tapi kalau puji itu menyebabkan dia sombong, dia takabur, haram puji dia. Ini puji ni pun kena tengok orang. Kalau kita puji dia itu nampak macam dia ni kemar hidup semacam, kalau aku puji, tu tak boleh. Haram puji. Tapi kalau puji itu menyebabkan dia lebih semangat untuk buat ibadat. Contoh kita puji budak-budak pun semangat buat ibadat. Puji orang yang baru nak masuk Islam, itu dia pun semangat buat ibadat. Orang puji orang yang baru taubat ke, baru semangat nak ibadat. Contohlah, puji orang yang memang dah passion ibadat dah, untuk menambahkan lagi ibadat, kita pun puji, itu tak apa. Tapi kalau sampai tahap boleh membawa pada dia itu jadi riak, sombong dan takabur, hatta hukum zahir, kita hukum zahir je lah. Dalam hati kita memang tak tahu tu, cuma nampak zahir dia. Kalau aku puji ni, nampak dia macam teruk sikit ni. Ini akan nampak macam besar diri pula, dia tak payah. Kalau kita puji juga, hukum dia haram.
Dan sekarang ni dia nak bahas pula kebinasaan yang boleh berlaku apabila seseorang memuji orang lain. Dia kata ada 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. 4 kebinasaan akan berlaku pada orang yang memuji dan 2 kebinasaan akan berlaku kepada orang yang dipuji. Nampak orang yang memuji lagi teruk lagi teruk kena kata musannif rahimahullah ta'ala, maka kebinasaan yang pertama bahwasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia orang yang memuji pada memuji itu, maka jatuh ia orang yang memuji ke dalam dusta, bohong. Jadi dia tamanya kebinasaan puji ni apa dia? Orang balik orang yang memuji ni dia jangan puji lebih-lebih, puji sekadarnya. Dia rajin sekian, kita pun kata dia bagus lah, rajin sekian sudah lah. Kita lebih-lebih lah, bagus lah kawan ni, wali dia ni, tu lebih daripada hak. Jadi lebih daripada hak, kita sampai tahap mewalikan dia contohlah. Padahal dia bukan wali pun, bohong lah tu, bohong. Mana dia wali? Kita nak kata dia baik je, kita puji lebih teruk. Teruk kita puji dia. Padahal dia buat ibadat apa sangat, kita puji sikit-sikit sudahlah. Tara dia sudahlah. Dipuji sampai tahap lebih-lebih, kata dia ni wali. Aku tak buat lagi ni, bagus dia wali. Dia pun berasa kembang hidup. Aku wali dah punya. Jadi kita boleh membawa pada bohong, puji benda tak betul. Kita patut puji benda yang betul lah. Benda yang dia buat kita puji lah. Benda yang tak buat dia jangan puji. Benda yang dia tak dapat jangan puji. Itu makna bohong. Itu kebinasaan yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Power.